Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik kerana sudi menyertai sesi bimbingan kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Balkish binti Syamsul Hairi, merupakan pelajar UPSI pada tahun 2, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Buda Pendidikan Geografi. Boleh saya tahu nama Cik apa? Hai, Assalamualaikum Cik Balkis. Terima kasih kerana menjemput. Nama saya Mariam Aisyah binti Mak Azam. Boleh panggil Mariam. Mariam ya? Okey, Cik Mariam. Macam mana keadaan Cik? Sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Mariam masih belajar ataupun sudah bekerja? Saya sekarang sedang belajar. Juga sama universiti dengan Cik Balkis. Tapi saya ni dikatakan muda lah sebab saya baru je semester 2 tahun pertama kat USI. Oh, best lah belajar online ya kan? Dekat Sekarang duduk online. rumah, duduk rumah Tak, kat saya duduk kampung. college. Oh, dekat college. Sekarang Saya masih kat di college. college? Ya saya kat college. Oh, Saya saya datang ingatkan, awal-awal hari tu. saya ingat dekat kampung tadi. Okeylah. Okeylah, sebelum kita memulakan sesi bimbingan ni, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sesi bimbingan kita pada hari ini. Sesi bimbingan kita ni akan dijalankan antara 10 hingga 15 minit. Saya akan bertindak sebagai pemudah cara untuk menyelesaikan masalah Cik, dan Cik merupakan klien saya dan perlu menyatakan perkara yang betul sahaja. Saya juga sebagai pembimbing tidak boleh memberitahu atau membocorkan apa yang Cik katakan kepada sesiapa pun, dan jika saya berlakuan demikian, Cik boleh melaporkan kepada pihak tertentu dan akan mengambil tindakan terhadap saya lah. Tetapi saya boleh membocorkan apa yang Cik katakan jika ia melibatkan kesan negatif terhadap diri Cik dan orang lain. Okay. Sebelum ni saya nak tanyalah kepada Cik Mariam, pernah terlibat dengan sesi bimbingan sebelum ini ataupun tak? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Balkis kerana ada untuk saya untuk mendengar luahan atau masalah saya ni, sebab saya kira ini adalah kali pertama saya menyertai orang kata sesi kaunseling. Sebelum ni just update kat status macam tu lah, kita orang muda kan, macam tu. So terima kasih diucapkan. So menjawab soalan saudari, ini adalah kali pertama. Saya mohon rahsiakan antara kita macam tu. Okey, ya, sebenarnya ini merupakan rahsia antara kita sajalah. Apa yang membuatkan Cik mahu terlibatkan diri untuk menghadiri sesi bimbingan kita pada hari ini? Sebetulnya saya yang bertindak untuk memilih jalan ini untuk berjumpa dengan Cik Saudari Balkis untuk berceritakan atau mendengar masalah saya. Saya tak nak yang bila saya share dengan WhatsApp atau status macam tu, saya umumkan benda tu. Jadi saya memberi kesedaran kepada saya untuk cari orang yang terbaik, iaitu pihak kaunselor atau kasus-kasus batin macam Cik Saudari lakukan sedemikian. So sebenarnya mungkin sedikit sebanyak boleh membantu diri saya untuk masalah yang saya tujukan orang yang betul, dan apa solution daripada masalah saya. Boleh saya tahu masalah apa yang saudari hadapi sekarang? Orang kata setiap orang ni mempunyai masalah masing-masing. Tapi bagi pihak saya, masalah saya ni tak adalah besar, tak adalah ringan. Tapi bagi pihak saya macam berfikirlah. Saya banyak berfikir tentang untuk pengetahuan saya kan duduk kat college. Jadi saya macam mempunyai sedikit gangguan emosi dari segi kuliah online. Lepas tu dengan diri saya jauh daripada keluarga, kurang kawan, sebab saya tahu kan kalau online ni kawan online, orang cakap kawan just kawan untuk memenuhi assignment, jadi tempat untuk communication, luahan hati ke hati tu tak ada. Sebab itulah saya mengambil langkah sedemikian dengan status untuk mewar-warkan benda tu, tapi saya sendiri tak dapat solution tu. Jadi bila saya duduk kat college ni, sebenarnya saya ada memegang satu jawatan kat college, saya kira agak berat lah, iaitu timbalan setiausaha college. Jadi saya rasa macam beban untuk saya untuk luahkan masa kerja, lepas tu tanggungjawab saya kepada keluarga, tanggungjawab saya kepada mak ayah saya adalah terutamanya juga pelajar. Macam itulah saya kira. So mungkin benda ini
perkara ini saya bermain berlega-lega di fikiran saya, membuatkan saya tak tenang, tak senang duduk orang cakap. Bertahan berat juga masalah tu. Sebab kena hadapi dua dalam satu. Satu kuliah, satu ada jawatan pula tu. Dikira besar juga kan, timbalan setiausaha. Boleh saya tahu bila kali terakhir Cik balik kampung? Ada lama sangat ke? Saya kira lama, semenjak saya semester 2. Jadi awal saya balik kampung hari tu masa semester 1, itu pun mid sem. Jadi lama lah benda tu. So macam sangat rindu lah orang cakap. Berapa tempoh tu? Dalam 3-5 bulan macam tu. Agak Separuh lama bulan. tu. 10 Kalau tahun. sekarang pandemik kan, sebabkan Cik terpaksa Sangat. duduk di college kan. Kita pun tak boleh nak buat apalah. Kena aku Betul. pada pihak kerajaan. Pandemik So, saya- juga Pandemik. agak mengganggu lah. Mengganggu kami punya perjalanan tu. Yelah sekarang musim pandemik, memang tak boleh buat apa, hanya perlu duduk dan aku sahaja ikut tu. Baiklah, setelah mendengar masalah Encik, saya dapat simpulkan Encik ada mengalami sedikit masalah emosi, rindu akan keluarga, tekanan tu terhadap dua beban kerja yang pada satu masa sama, iaitu dengan kuliah dan jawatan, kan? Itu dua benda yang amat berat untuk kita bahagikan masa lah. Saranan saya untuk Cik lah, untuk mengikuti supaya saya dapat kurangkan sikit bebanan Cik. Saya dari segi masalah pengurusan masa antara jadual kuliah yang padat dan tugas itu, saya cadangkan Cik supaya membuat jadual yang lebih teratur antara masa Cik untuk kuliah ataupun membuat tugas kuliah dengan masa Cik untuk menjalankan tugas berkaitan dengan setiausaha. Mesti di kolej ada buat lakukan program-program kan. Tahu saya lah mesti ada program dan Encik perlu melibatkan diri kan. Encik perlu pandai lah membahagikan masa tu antara, okey katakan dalam sehari tu pagi Encik dah buat dah terlibat dengan kuliah. Mungkin masa-masa senggang petang tu pula Encik boleh terlibatkan diri dengan berprogram. Kena pandai sesuatu merancang program tu mengikut kesesuaian masa Cik sendirilah. Selain itu juga bagi pelaksanaan kuliah tu, saya kira Cik boleh dahulukan due date mana yang habis dahulu. Dan saya sarankan supaya elakkan melakukan kerja last minute, kerana kita tahu kerja last minute tu boleh menjejaskan markah kita, kerana last minute persen memang menyebabkan markah kita sedikit terganggu lah. Mungkin Cik juga boleh menyenaraikan tugas-tugas Cik. Yelah tugas 2 dalam 1. So Cik boleh menyenaraikan 2 tugas. Yang pertama tugas tugasan kuliah sekali dengan tarikh. Apa yang Cik perlu buat, susun ikut tarikh mana. Yang kedua adalah tugasan Cik untuk berprogram. Seperti mana yang saya tahu, program ni mempunyai masa-masa tertentu, macam kalau boleh berprogram tu boleh lakukan masa weekend ke Sabtu Ahad supaya tidak terganggu jadual kuliah Cik lah. Bagi masalah yang rindu akan keluarga tu, untuk nak menghantar Cik pulang ke kampung, itu mustahil sekali lah bagi saya. Saya hanya boleh bagi saranan kepada Cik lah. Mungkin Cik boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah bagi mengisi masa lapang Cik, supaya Cik tidak keseorangan, kerana bila berkaitan dengan emosi ni, bila Encik berseorangan, mulalah akan menimbulkan tekanan dalam diri Encik. So di college di college banyak program yang Encik boleh ikut, tapi perlu sesuai dengan masa Encik, supaya kiranya kalau masa senggang ke apa, Encik boleh berprogram ataupun bersukan, membuatkan fizikal badan Encik lah. Selain itu juga bagi dah lama kan, hampir 3 hingga 5 bulan kan tak balik kampung kan. Kalau saya pun, saya rindu ke keluarga kan. Cik bolehlah berkomunikasi kan. Berkomunikasilah dengan ahli keluarga, tanya khabar, video call ke kan. Sedikit sebanyak bolehlah mengubat rasa rindu tu. Kalau berkaitan dengan emosi ni, kita kena selalulah pandai mengawal diri kita. Kita sesama Islam, kita boleh mengawal supaya jangan boleh sedih, tapi jangan terlampau sedih sangat. Fikir juga untuk kebaikan diri kita, kerana kalau kita terlampau sedih sangat, itulah boleh memudaratkan diri kita bila kita fikir. Banyak masa habis tu kalau bersedih tu, maybe kita kan, boleh banyak buat benda lain. Betul saya sepakat. Banyak
Lebih baik cik, kalau boleh elakkan untuk bersendirian, melibatkan dengan aktiviti-aktiviti lain yang saya nyatakan tadi. Ikutlah aktiviti yang bersukan yang cik gemari apa ke boleh lakukan. Setahu saya dekat kolej tu mestilah banyak kan aktiviti yang boleh Sangat. dilakukan. Tapi patuhilah SOP kita. Sekarang kita dalam Betul-betul. COVID-19 kan, Jadi kalau boleh sukan pun elakkanlah sukan yang individu je lah. bersukan individu, elakkan yang sukan yang bersentuhan lah. Yang sekarang Itulah tu. memudaratkan pada diri pula kan, saya suruh bersukan. Okay, tak apalah. Setakat ini, itu sajalah saya boleh sarankan kepada Encik supaya sedikit banyak kuranglah bebanan yang Encik tak dapat tanggungkan selama ni. Saya kira itu sajalah cadangan yang Terima saya kasih boleh Cik nyatakan Balkis. di sini. Sorry, Terima Encik. kasih Cik Balkis sudi ada untuk temani dengar masalah saya, dan saya kira saya sangat terdetik lah, macam betul lah kita kena susun jadual kita mengikut keutamaan, kepentingan dan diri yang terdekat-dekat. Memang benda tu buat, tapi bila kerja lain tu datang rasa macam tolak tepi sikit lah macam tu. Dia Kita tak kan tolak betul-betul, dia tolak tepi. Lepas tu bila kita tolak tepi tu dia jadi kerja tu bertindih-tindih. Dia kira macam tu lah. So terima kasih atas cadangan yang Cik Balkis tu, dan saya berasa cadangan itu sangat bernas, dan saya akan lakulah sebaik mungkin dengan cadangan bersukan. Yalah, saya rasa saya lama sangat lah tak bersukan ni Cik Balkis. Sejak duduk college ni rasa macam kalau penat dia tidur. Dia tak fikir langsung. Mana padang, mana court, tak kira macam tu lah. So terima kasih sangat Cik Balkis atas cadangan yang diberikan sebentar tadi. Jadi saya kira sampai di sana je lah sesi bimbingan kita yang saya dapat rumuskan masalah yang saudari sekarang berada di kolej, sedikit masalah emosi terganggu kerana rindu akan keluarga, di samping dua tugas dalam satu masa yang sama, iaitu berkuliah, dan pada masa yang sama berprogram, iaitu memegang jawatan sebagai timbalan supervisor. Timbalan supervisor, saya kira itu satu berat juga, itu perlu banyak menaik, buat minit isyarat kan. Saya kira, saya harap dengan cadangan saya sarankan kepada Cik sebentar tadi sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban Cik, sekurang-kurangnya mendapat sesuatu jalan penyelesaian bagi masalah yang Cik hadapi. Terima kasih kepada Cik kerana sudi menghadiri sesi bimbingan kita pada hari ini. Diharapkan sesi bimbingan kita ni dapat memberi manfaat kepada Cik Saudari sendiri, dan juga kepada saya minta maaf jika berlakunya kekurangan dari pandangan dari sudut saya sendiri. Terima kasih kepada Cik kerana sudi menghadirkan diri pada hari ini. Diharapkan segala penyelesaian masalah Cik dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih juga Cik Balkis. Saya harap ini adalah pertemuan bukan kali pertama dan berlaku secara tersusun dengan etika yang betul sebagai pihak kaunselor.